والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kembali perbincangan tajuk berhubung dengan keadaan manusia di padang mahsyar yang telah kita mulakan perbincangannya minggu lepas. Gambaran di mana Nabi SAW menyatakan bahawa ada di antara manusia yang semasa berada di padang mahsyar tenggelam dalam peluhnya mengikut kadar amalan mereka. Ada yang sampai peluhnya mencecah mencecah buku lalinya atau mata kakinya. Ada yang sampai kepada lututnya, ada sampai ke pinggangnya, ada sampai hampir dia tenggelam dalam peluhnya. Maknanya manusia menanggung kesusahan yang amat dahsyat bergantung kepada amalan mereka semasa di dunia. Kita menyambung kembali untuk pagi ini muka surat 109, balasan amal sebelum hisab. Ringkasnya, setiap orang pada hari kebangkitan ini berasa sangat terseksa sebelum mereka dihisab. Setiap orang berasa sangat haus, lapar, penat, takut, sedih, bimbang, tertekan dan pelbagai kesusahan zahir dan batin lain yang belum dapat kita bayangkan pada masa ini. Secara keseluruhannya digambarkan sifat-sifat yang menakutkan. Sudah lama tidak minum, haus. Akhirnya sebahagian manusia yang diberi pertolongan syafaat oleh Nabi dapat minum air daripada haud, telaga haud. Sehingga apabila mereka meminumnya, mereka tidak lagi merasa lapar untuk selama-lamanya. Mereka merasa lapar ialah sebab untuk tempoh yang begitu lama tidak menyentuh makanan, penat, letih sebab berada di tempat bukan 2-3 orang manusia, sangat ramai, terlalu ramai. Takut sebab tidak tahu nasib selepas ini ke mana perginya. Sedih mengenakan nasib diri, apa sudahnya tidak ada siapa yang tahu. Bimbang, tertekan. Gambaran ini telah banyak kita baca dalam Quran yang kita boleh rujuk dalam mana-mana ayat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang itu lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari daripada ibu dan bapanya, wa sahibatihi wa akhi wa banihi, lari daripada isteri dan anak-anaknya, kerana likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari ini berada dalam urusan yang sangat menyibukkan mereka. Jadi mereka akan terus berada dalam keadaan itu bertahun-tahun lamanya. Bukan 2-3 tahun, bukan berpuluh tahun. Mungkin sangat lama lah, mungkin sampai beribu tahun, wallahu alam, sebab kadar masanya sangat lama. Berada di alam akhirat, tempoh masanya lebih lama daripada alam dunia. Sehingga kan orang yang berada di sana merasakan kehidupan di dunia ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah apabila mereka melihat suasana di hari kiamat,
dirasakan seakan-akan berada di dunia seketika pada waktu petang atau pada waktu pagi. Al-Ghazali berkata, fikirkanlah suasana panjang dan beratnya penantian hari itu, agar dengan itu terasa ringan bagimu untuk bersabar meninggalkan maksiat sepanjang hidupmu yang singkat ini. Al-Imam Al-Ghazali dipetik sebagai berkata, supaya kita fikir suasana kehidupan di akhirat nanti, sebab bila kita fikir suasana yang susah di sana, terasa ringan kesusahan yang ada di dunia. Dan sekaligus bila seseorang tu fikir bahawasanya apa yang dia akan lalui di akhirat itu jauh lebih susah, maka dia akan tinggalkan perkara dosa dan maksiat. Nak buat dosa, nak buat maksiat, dosa sama ada meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, maka seorang tu akan fikir berpuluh-puluh kali, adakah sanggup dengan sedikit dosa yang dia buat, dia akan tanggung kesusahan yang lama. Untuk dia menanggung kesusahan yang lama. Adakah seseorang merasa nikmat dengan dia meninggalkan solat? Adakah seseorang merasa nikmat dengan dia meminum arak? Meninggalkan perintah Allah, melakukan perkara yang dilarang, mungkin nikmatnya seketika, sebentar ya. Tetapi orang tu akan menyesal. Kalau dia ada iman, dia akan menyesal, dia akan bertaubat. Tapi kalau orang tidak ada iman, dia akan terus melakukan dosa, dan dia tidak akan fikir bahawa dia akan menanggung kesusahan yang lebih panjang di akhirat sana. Pada hari itu, sekecil mana pun amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang di dunia sangat berharga untuk melepaskan sebahagian daripada siksaan yang dideritainya ini. Kalau ada mana-mana kebaikan yang pernah dibuat semasa di dunia, maka kebaikan itu akan memberi keuntungan untuknya di akhirat. Jadi setiap kebaikan kita buat, jangan kita pandang kecil. Setiap kebaikan ada keuntungannya di akhirat. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Sesiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan, yakni kesusahan di dunia, kita tolong orang susah, apa sahaja caranya. Seseorang yang dalam kesusahan, kita tolong dia, maka Allah Ta'ala akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan yang terdapat pada hari kiamat. Menolong seseorang yang lain tidak merugikan kita. Kita tolong dia, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tolong kita, walaupun dia tidak sempat membalas kebaikan kita di dunia, tapi Allah Ta'ala akan membalas di akhirat. Al-Hafiz Ibn Abi Dunya meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, semua manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, sangat lapar, sangat haus, sangat penat. Ada pernah kita baca dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan berkaki ayam. Berkaki ayam maknanya tak ada selipar, tak ada kasut, tak ada alas kaki. Uratan, bertelanjang, tak ada pakaian. Semuanya begitu. Ghurlan, tidak berkhitan. Sangat lapar, sangat haus, sebab untuk tempoh yang begitu lama tidak pernah menyentuh makanan, tidak pernah minum air. Penat, letih. Tak tahulah penat letih setara mana. Kita ginilah, kalau kita tidur lama lah,
mungkin kita tidak sihat, tidur lama 2-3 hari berbaring, sedar, tidur pula, kita akan rasa letih. Tidur terlalu lama letih juga. Tapi kalau tak cukup tidur pun letih juga. Maka badan kita perlu rehat yang secukupnya, dengan kadar, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi manusia telah berada di alam kubur, sebab alam kubur ni macam tidur. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, wahai celakalah kami, siapakah yang telah membangkitkan kami daripada tempat tidur kami. Berada di alam kubur dirasakan seperti tempat tidur. Ada orang tidur selesa, ada orang tidur seperti diburu mimpi yang menakutkan. Ada orang berada di alam kubur, dia mendapat nikmat kubur. Maka gambarannya, kalau kita nak buat tamsilannya, seperti orang yang bermimpi. Dalam mimpi itu dia hidup mewah, berada dalam istana dan diberi layanan VVIP, sebab dia mendapat nikmat. Seolah begitulah. Tapi ada pun orang yang diseksa dalam kubur seperti bandingannya kalau orang itu masih hidup, dia bermimpi dan mimpi itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan, maka dia akan cuba untuk melarikan diri. Kadang-kadang kita sekali-sekala kita tidur, kita bermimpi, dapat mimpi yang takut, itu mainan syaitan. Maka kita cuba lari, akhirnya tersedar. Alhamdulillah, sedar tu, tak hilang lagi kenaling tu. Donak kenaling, berdebar. Sebenarnya mimpi ya. Tapi bagaimana orang yang berhadapan dengan realiti yang sebenar, dia nak melepaskan diri tak boleh, maka dia berada dalam keadaan yang susah sebegitu. Sesiapa yang pernah memberikan pakaian kerana Allah, memberikan pakaian kepada orang yang berhajatkan pakaian, bukan kerana mahu dipuji, bukan kerana tujuan dunia, tapi semata-mata kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan memberinya pakaian. Sesiapa yang pernah memberi makan juga kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikannya makanan. Sesiapa yang pernah memberi minum kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberinya minuman. Sesiapa yang pernah memaafkan kerana Allah, maka Allah Ta'ala juga akan memaafkannya. Yang ini setiap perbuatan baik kita di dunia, kita menolong orang lain, beri makanan, beri minuman, beri pakaian, memaafkan kesalahan mereka, menjadi sebab bahawa kebaikan kita itu akan dibalas pula di akhirat. Innama nut'imukum liwajhillah. Di antara sifat golongan abrar, golongan yang mendapat kedudukan yang baik di akhirat ialah golongan yang innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Golongan abrar akan minum daripada gelas yang airnya bercampur dengan sejenis campuran yang disebut kafur. Lalu mereka menyatakan, innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, tawanan perang, semata-mata kerana liwajhillah, kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mahukan daripada kamu apa-apa balasan dan juga ucapan terima kasih. Maknanya kebaikan yang mereka buat adalah kerana Allah. Kerana Allah merujuk kepada niat yang ikhlas. Ada orang buat baik tapi tidak kerana Allah. Mungkin dia ada tujuan lain lah. Sama ada tujuan mahu dia dipuji, dia disanjung, dia diberi balasan, dia diberi sebagainya. Jadi kalau dia nak balasan dunia, maka dia akan dapat balasan dunia. Tapi untuk dia di akhirat tidak ada apa-apa balasan baginya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sesiapa yang mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kami akan sempurnakan balasan untuknya di dunia dan tidak akan dirugikan untuknya di dunia walau sedikit pun. Itu di dunia, tapi di akhirat, ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar,
wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak mendapat apa-apa di akhirat kecuali balasan api neraka. Amalan baik mereka terhapus dan segala usaha yang mereka buat pun akan sajalah sia-sia. Para ulama tabi'in yang kenamaan, para ulama yang masyhur di kota Mekah seperti Sufyan, bernama Sufyan bin Uyainah. Di antara tokoh tabi'in yang terkenal namanya Sufyan bin Uyainah. Ada seorang lagi Sufyan Ats-Tsauri. Itu dua tokoh yang berbeza lah. Sufyan Ats-Tsauri atau orang lain, yakni Sufyan bin Uyainah rahimahullah, di mana dia pernah berkata, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya melebihi kebesaran kalimah tauhid. Maksudnya kalimah la ilaha illallah. Kalau seseorang tu dia mati dengan ada dalam hatinya keyakinan la ilaha illallah, maknanya semasa hidup di dunia dia perlu melakukan usaha untuk memenuhi tuntutan kalimah la ilaha illallah. Dalam hati ada la ilaha illallah. Dia bukan macam tajuk drama dalam TV atau tajuk lagu. Dalam hati ada cinta, ataupun dalam hati ada taman. Betulnya dalam hati ada la ilaha illallah. Suruh penerbit drama buat drama pula, dalam hati ada la ilaha illallah. Lain bunyi. Tengok tajuk pun rasa gerung dah. Dalam hati ada keyakinan la ilaha illallah. Kalau seseorang tu mati dengan yakin la ilaha illallah, dia akan selamat walau sebanyak mana dosanya. Apa yang Sufyan bin Uyainah sebut ni, dia ada kaitan dengan satu riwayat hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Pada hari kiamat nanti, ketika manusia dihisab, maka setiap orang akan ditunjukkan buku amalannya, dibentangkan buku amalannya, yang dikatakan setiap lembaran buku amalan dia, kita jangan faham buku amalan ni semua buku macam kita baca buku macam ni, buku sela-sela ni. Buku amalan adalah bentuk, apabila dibuka satu, dia macam bentuk gulungan, gulung macam kita gulung tekak, gulung kapet, buka, maka dia akan, bila buka panjang itu, dia akan jadi kullu sijillin maddal basar. Setiap helaian kertas buku tu, buku amalan tu, sejauh mata memandang. Dan bukan satu, buku tu bukan sah, ada 99 atau seorang atau ada 99. Lalu seseorang pun melihat, membacanya, dia pun betul lah, segala hak dia buat selama duduk atas dunia 50 tahun, 60 tahun, semuanya ada. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah tertinggal suatu perkara yang kecil atau yang besar kecuali semuanya sudah tercatat, semua sudah ditulis di situ. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada si hamba itu, adakah malaikat yang menulis amalanmu itu telah menzalimi kamu? Adakah dia tulis satu dosa yang kamu tidak pernah buat? Oh, dia kata tidak. Hak dia tulis tu semua hak aku buat. Hak aku tak buat, dia tak tulis. Kalau yang aku buat pahala, ya dia tulis pahala. Kalau aku ada buat dosa, dia mengakuinya, dan dia tidak boleh menafikannya. Lalu Allah Ta'ala bertanya, afalaka udhrun, maka adakah bagi kamu sebarang alasan? Adakah kamu, Allah Ta'ala maha adil, walaupun dia tahu orang ni sama ada bersalah tidak bersalah, tapi masih diberi peluang untuk orang itu membela diri. Untuk orang itu membela diri, ditanya, adakah kamu mempunyai uzrun, alasan untuk kamu menafikan bahawa kamu tak buat ni, kamu tak tahu sebagainya? Oh, dia kata tak ada alasan. Sebab kalau aku buat salah, aku tahu benda ni salah, ataupun aku dalam keadaan sedar, dalam keadaan tahu, sehingga si hamba ni merasakan tak ada harapan nak selamat. Dia kata habislah dia hari itu. Lalu dibawa suatu bitaqah, sekeping kad,
bukan buku kad je. Tadi buku panjang tadi sejauh mata memandang. Lalu dalam kad tu ada kalimah la ilaha illallah. Maknanya si hamba ni walaupun dia mati dalam keadaan banyak buat dosa, tapi kalimah la ilaha illallah masih ada dalam hati dia, dalam jiwa dia. Walaupun dia buat dosa, tapi dia mati dalam keadaan beriman. Lalu dibawa kad yang ada la ilaha illallah, diletakkan pada satu fi kaffatin, pada satu pada mizan neraca timbangan. Letak la ilaha illallah pada satu, dan buku amalan hak 99 tadi letak pada sebelah yang satu lagi. Lalu yang beratnya hak mana? Yang berat adalah kalimah la ilaha illallah. Maka selamatlah ia dengan rahmat Allah. Dia selamat. Sebab tu Sufyan bin Uyainah kata, tidak ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba melebihi kalimah tauhid la ilaha illallah. Hal ini kerana kalimah ini di akhirat nanti ibarat air sejuk di dunia. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Jamaluddin Al-Mizzi dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Dia menukilkan daripada Sufyan bin Uyainah akan besarnya kedudukan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kalau kita perhati kalimah la ilaha illallah, dia ada zikir yang tertentu. Bukan setakat la ilaha illallah. Dalam lepas solat, zikir tahlilnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita masuk ke pasar dalam riwayat Ibnu Majah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa masuk ke pasar pun la ilaha illallah. Kemudian apa dia lagi? Ketika ditimpa sesuatu musibah atau kepayahan, ditimpa oleh bencana, kita mendengar berita kawan baik kita jatuh sakit kemalangan, kita pun sebut la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah juga yang disebut la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Mana merujuk kepada pengulangan kalimah la ilaha illallah, ataupun yang seumpamanya. Di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk berikutnya. Sementara itu, apabila kebanyakan manusia dalam kesusahan, terdapat golongan tertentu yang seolah-olah tidak mengalami sebarang siksaan pun. Ini satu keadaan yang lain lah. Tapi kalau yang kita bincang tadi, keadaan manusia yang menghadapi kesusahan, kemudian ada amalan tertentu yang mereka selamat atau mereka kurang kesusahan itu. Adapun golongan yang lain, mereka ini orang yang semasa di dunia mereka telah mengalami kesusahan yang bersifat sementara. Kenapa susah? Demi menjaga agama dan prinsipnya. Orang yang sanggup menanggung susah yang sementara di dunia supaya tidak susah lagi di akhirat. Orang yang menanggung susah di dunia kerana menjaga agama, berjuang untuk agama, maka di akhirat dia tidak lagi merasa susah. Ketika kebanyakan manusia pada masa itu menikmati keseronokan hawa nafsunya, tapi ada hamba-hamba Allah yang sanggup tukar nikmat keseronokan dunia sebab dia nak membela agama, nak menjaga agama, lalu dia menanggung susah. Tapi Allah Ta'ala ganti di akhirat dia mendapat kesenangan. Di antaranya yang disebut dalam
hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari berhubung dengan 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah. Maksud naungan Allah di sini naungan arasy-Nya. Pada hari yang tidak ada tuduhan, tidak ada naungan melainkan naungannya. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh membesar dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, wa rajulun dzakarallaha fi khala'in fafadat 'ainahu, seorang lelaki yang mengingati Allah lalu mengalirlah air matanya kerana takutkan Allah. Wa rajulun qalbuhu ma'allakun fil masjid, seorang lelaki yang hatinya terpaut pada masjid. Wa rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, mereka bersahabat dan mereka berkasih sayang kerana Allah. Maksudnya mereka berjumpa dan berpisah juga kerana Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu, yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, yang terhormat, wanita yang ada kedudukan. Maksudnya mengajak untuk melakukan perkara yang keji, perkara maksiat. Namun lelaki itu menolaknya dengan berkata, aku takut kepada Allah. Bukan dia mencari orang yang menawarkan kepada dia. Seolah-olah orang lain mai suruh diri. Nak kau tak sih, dia kata aku tidak mahu kerana takut kepada Allah. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah yang dilakukan secara akhfaha, dia sembunyikan. Sembunyi ini menunjukkan kepada tahap ikhlas yang sangat tinggi. Dia takut kalau dilakukan sedekah secara terbuka menyebabkan dia tidak ikhlas. Hatta la ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan atau disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis ini dia mari dengan beberapa lafaz matan yang berbeza. Lafaz yang masyhur, akhir sekali dia sebut seorang lelaki yang ingat kepada Allah dalam keadaan khala'in, bersendirian, lalu dia menangis sehingga mengalir air matanya kerana takutkan Allah. Dalam 7 ni, sekurang-kurangnya kita kena ada satu daripadanya. Sekurang-kurangnya kita kena ada satu daripadanya. Amba rasa mungkin salah satu tu dah ada dah pada kita. Itu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, seorang lelaki yang hatinya sentiasa terpaut, tersangkut pada masjid. Maksudnya orang yang sentiasa istiqamah menjaga solat berjemaah. Sebab orang tidak pergi ke masjid untuk tujuan lain kecuali untuk solat lah. Untuk solat. Kalau kita kata kalau nak baca Quran di rumah boleh baca. Nak zikir boleh baca di rumah. Solat sunat pun afdal di rumah. Puasa tak disyaratkan berada di masjid. Haji bukan di masjid, pernah pergi ke Mekah. Jadi masjid ni biasanya untuk solat 5 waktu, selain daripada mungkin kita ikuti program seperti majlis-majlis ilmu, majlis tadarus Quran. Tapi yang lazimnya adalah masjid solat berjemaah. Jadi kalau kita jaga solat berjemaah, bermakna kita telah termasuk salah seorang dalam 7 golongan, iaitu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Tapi kalau ada lagi hak lain-lain itu, maka itu bonus lah. Tapi semua tu payuh nak boleh ni. Imamun adil, imam yang adil bukan sahaja merujuk pemimpin atasan saja. Kalau kita dalam keluarga, kita sebagai suami, kita sebagai bapa nak berlaku adil. Kalau suami tu ada lebih isteri, ada 2, ada 3, kena berlaku adil. Sebab dia dikira pemimpin kepada isterinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin kepada kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan sebab kelebihan yang Allah Ta'ala berikan ke atas setengah mereka berbanding setengah yang lain.
Kemudian antara si bapa dengan anak-anak, ia kena adil juga. Bukan sahaja dengan isteri-isterinya kena adil, dengan anak pun kena adil juga. Apabila Nu'man bin Bashir mengadu, dia kata ayah dia memberikan kepadanya suatu pemberian yang berupa pembantu rumah, tapi tidak diberikan kepada anak yang lain. Lalu dia adukan kepada Nabi. Nabi kata, adakah likulli waladika nihlatuhu, adakah setiap anak kamu ada pemberian untuknya? Tak, dia kata duit ke anak ni seorang. Oh, kalau begitu janganlah kamu meminta aku menjadi saksi bagi urusanmu, sebab kamu telah tidak berlaku adil. Nak sampai kepada tahap adil tu payah. Tapi kalau orang tu boleh buat, mana hebatlah dia. Jadi bila dia boleh buat, bermakna dia akan mendapat peluang duduk di bawah naungan arasy Allah. Kalau dia ni seorang pemimpin peringkat atasan, pemimpin kepada rakyat jelata, mana pemimpin dalam urusan politik, maka tanggungjawab dia lebih besar. Tanggungjawab dia, tugas dia lebih besar. Sebab nak berlaku adil bukan perkara yang mudah. Adil dengan maksud meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kalau tak kena pada tempat, maka dikira lawan kepada adil adalah zalim lah. Anak muda yang hidup membesar dalam beribadat kepada Allah, biasanya orang muda ni dia liar. Dia nak kat tu, nak pergi kat ni. Dia tidak mahu untuk fokus kepada beribadat ataupun perkara yang tidak disukai oleh jiwa mudanya. Lepas tu kita perhati mana-mana masjid, balasah kebanyakan majoriti orang-orang yang sudah boleh jawab sendiri. Boleh jawab sendiri. Kawan-kawan cikgu boleh jawab sendiri. Majoritinya adalah majoriti, bukan mana tak ada langsung anak muda ada juga. Kebanyakannya adalah yang 50 ke atas. Jadi nak cari kebanyakan anak-anak muda ni payah. Itu sesuatu yang sangat sukar untuk dicari, dan memang kita akui. Tak tahulah, mungkin kita masa muda-muda dulu pun termasuk gitu juga. Wallah alam, tak tahulah. Mungkin setengah kata betul juga ustaz. Dia kata sebab kita sekarang ni pun dulu-dulu tidak setara ni. Dulu mungkin setengah tu daripada muda lagi dia istiqamah dengan masjid. Bila boleh istiqamah, maka secara automatik dia hidup membesar dengan fi ibadatillah. Ia perlu kepada latih. Mereka awam memang payah. Tapi ini perlu kepada doa ibu bapa untuk membentuk syabun, seorang anak muda yang dia memerlukan usaha yang payah. Bacalah kisah tokoh-tokoh yang hebat. Al-Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna dididik pada kecil lagi. Seperti Said Badi'uz Zaman, Said An-Nursi, tokoh reformasi di Turki. Kemudian seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel, juga diasuh, dilatih semenjak daripada syabun, daripada kecil lagi, sehingga dia menjadi seorang tokoh yang hebat dalam dunia Islam, mana ada jasanya untuk umat Islam dengan cara mereka sendirilah, mana daripada kecil lagi. Baik, kita sambung balik hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini mengandungi keutamaan luar biasa untuk orang yang memiliki salah satu. Kalau ada salah satu je, je, okeylah. Tapi kalau lebih lagi baik, ataupun lebih daripada 7 sifat ini. Biasanya orang yang nak kebaikan, dia ada sifat tamak, dia nak lebih. Dia nak lebih. Walaupun satu pun cukup dah, tapi dia nak lebih. Kalau ada satu je ciri tadi, mana dia dah termasuk dalam orang yang berjaya mendapat tuduhan naungan. Sebab hari di pada mahsyar, seperti kita sebut tadi, kadar matahari didekatkan seperti kadar mil. Hadis yang kita baca minggu lepas, mil. Cuma perawi itu Salim bin Amir mengatakan, aku tidak tahu sama ada mil tu dengan maksud masafatil ardi, jarak atas muka bumi dengan kadar satu batu, ataupun ma tuqtahalu bihil ain, dengan kadar sepanjang
batang celok, besi celok, sejekar. Kalau betul sejekar, maknanya sangat dekat lah. Matahari itu sangat dekat dengan jarak manusia daripada mahsyar sehingga terasa sangat panas. Tapi panas ni pun bersifat relatif. Ada orang tengok dekat tapi tak panas. Ada orang nampak dekat tapi dia rasa panas. Maka ada orang yang akan terselamat daripada keadaan panas. Musim panas ni kalau kita teh diri kita duduk tengah panas, ambil masa setengah jam, kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup untuk menyeksa diri kita berada di tengah panas. Kalau kita nak teh, nak tahu setara mana. Tapi bayangkan kalau daripada mahsyar seseorang itu terpaksa berdiri lama, panas pula, tak ada tempat neduh. Maka kita akan berusaha untuk cari tempat teduh. Kalau di sekolah tu kadang-kadang siapa mari awal berebut garaj kereta. Bukan panas kita, panas untuk teduh kereta. Tapi tahu sendirilah, kelip tengah hari karet, kita nak start enjin kereta tu, nak hilang panas tu berapa minit dulu. Jadi untuk mengelak supaya tidak terasa panas bila balik daripada sekolah, kita cari tempat teduh. Cari tempat teduh. Kalau untuk dunia hak semata tu pun kita sanggup cari tempat teduh, maka kita perlu lebih bersungguh-sungguh untuk mencari tempat berteduh di akhirat. Dalam keadaan sangat panas, kita melihat di sana, oh ada orang berteduh, kita di tempat panas. Maka kita kata, oh nikmatnya mereka sebab boleh berteduh, sedangkan kita terpaksa berpanas. Sifat itu adalah sifat seperti adil. Sifat adil maknanya kalau jadi ketua yang adil, menjaga kebersihan diri sejak muda, sangat mencintai masjid, cinta kerana Allah, mengingati Allah Ta'ala ketika bersendirian, menjaga diri daripada perbuatan zina, bersedekah tanpa mengharapkan sebarang pujian ataupun balasan. Dia nak menghadirkan rasa takut kepada Allah ni, dia perlu kepada usaha yang lama. Kalau baca kisah tokoh-tokoh terdahulu, sebahagian mereka ramalah seperti Abu Darda, sahabat Nabi, mengatakan alangkah baiknya. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq ada juga menyebut, alangkah baiknya kalau aku ni hanya menjadi rumput-rumput di tepi jalan, dimakan akhirnya hilang begitu. Sebab apa? Sebab dia kata, aku takut aku akan dibangkitkan di hari kiamat dan berhadapan dengan keadaan yang susah. Orang yang sudah dijamin oleh Nabi ahli syurga, tapi masih ada rasa takut, masih ada rasa bimbang, cemas apa yang mereka nak lalui selepas itu. Takut kepada Allah menjadi sebab kepada orang itu akan selamat di akhirat. Ada satu hadis, saya terlupa hadis tu, tapi hadis tu dari segi sanadnya tidak kuat, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi, oleh Al-Imam Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. Sesiapa yang merasa takut kepada aku, dalam hadis kudusi, Allah Ta'ala berkata, sesiapa yang takut kepada aku di dunia, maka aku akan beri keamanan untuknya di akhirat. Sesiapa yang di dunia dia tidak takut kepada aku, maka di akhirat aku akan berikan rasa takut kepada. Dia terbalik. Orang yang takut kepada Allah di dunia, di akhirat dia tidak ada rasa takut, diberi rasa tenang, rasa aman. Tapi kalau di dunia dia tidak ada rasa takut kepada Allah, maka di akhirat hatinya akan berada keadaan takut yang amat sangat. Ketakutan itu menyebabkan dia rasa gelisah dan terseksa. Rasa gelisah dan terseksa. Seperti orang yang hidup di satu kawasan kampung yang banyak berlaku jenayah. Banyak berlaku jenayah. Ada saya yang sekolah cerita, dia kata ada jiran dia, 2 kali dah rumah dia dipecah masuk. Dia pun banyak outstation keluar, isteri dia pun kerja juga, jiran dia. Jadi dia pun sayang dia pun baru je duduk rumah tu pun berapa bulan lepas, dia pun jadi kenaling takut.
Sedangkan pencuri itu tak masuk rumah dia, tapi masuk rumah jiran dia. Tapi jiran dia tu dah 2 kali rumah tu dia pecah masuk, pakai dia je rasa takut. Kalau di dunia kita rasa takut kepada kejahatan makhluk, bagaimana kita nak berdepan dengan keburukan di hari akhirat yang kana syarruhu mustatira. Mereka takut kepada hari yang keburukannya adalah berleluasa. Maknanya hampir semua manusia kena, kecuali sesiapa yang Allah Ta'ala peliharanya. Takut kepada Allah itu disebut dalam ayat surah At-Tur. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana azabas samum inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa di dunia bersama dengan keluarga kami berada dalam keadaan musyfikin, sangat takut. Takut ke apa dia? Takut untuk berdepan dengan alam akhirat yang tak tahu lagi nasibnya macam mana. Kita sehari-hari ni ada ke perasa takut? Kadang-kadang mikir mati, macam mana mati ni? Semua orang akan mati. Adakah wujud rasa takut? Rasa takut itulah menyebabkan kita akan merasa aman selamat lepas mati. Tapi kalau orang tu rasa takut, lepas ni dia akan merasa takut. Disebabkan rasa takut itulah famannallahu alaina, Allah Ta'ala telah memberi kurniaan kepada kami, lalu dia memelihara kami daripada azab as-samum. As-samum ni azab hembusan udara neraka yang sangat panas. Kita panas tempat kita, kalau berangin tidak rasa panas sangat. Tapi kalau di tanah Arab, musim panas dia bila berangin, rasa hangus muka ni, kena tutup. Sebab tu biasa orang Arab dia pakai khutrah, kain atas kepala. Tujuannya kalau berangin musim panas dia boleh tutup muka, sebab memang panas. Rasa kulit kita hangus, hembusan udara panas. Inna kunna min qablu nad'uh, sesungguhnya kami dahulu sentiasa nad'uh, berdoa meminta kepada Allah supaya kami selamat di akhirat nanti. Kalau nak fikir selamat di akhirat, maka kena usaha daripada sekarang untuk kita selamat di sana. Imam ahli hadis yang terbesar di Andalusia ni di Spanyol, bernama Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar. Dia mentakwilkan kalimah naungan Allah di sini maksudnya rahmat Allah. Ada yang takwil dengan maksud naungan Allah di sini arash Allah. Sebab tu hadis ni kata dalam syarah sahih apa dia, Riyadhus Salihin, syarah kitab Riyadhus Salihin oleh Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Dia kata kalau orang tu faham maksud naungan Allah dengan maksud matahari di atas, dia kata jadi Allah Ta'ala bayang Allah tu, dia kata ni orang sangat bodoh dah. Kerana Allah Ta'ala itu dia tidak sama dengan makhluknya, bukan bermaksud bayangan Allah bermana matahari di atas Allah ni, tak boleh gitulah. Itu satu pemahaman yang sangat, dia kata sangat bodoh lah. Dia kata satu pemahaman yang sangat bilbiladah, menunjukkan sifat kebodohan. Sebab apabila Allah Ta'ala sebut, apabila Nabi sebut yuzilluhumullahu yawmal qiyamah fi zillihi, zillihi, hi itu dhamir, hi itu merujuk kepada bayangan Allah di sini. Idhafah ataupun sandaran dhamir ni adalah mimbabit tashrif, untuk menyatakan bahawasanya bayang yang datang dalam bentuk yang khusus untuk melindungi orang beriman. Dia sama dengan ayat, hadis ni sama dengan ayat wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin
thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Thumma sawwahu, kemudian Allah Ta'ala sempurnakan kejadian manusia dan ditiupkan kepada jasad manusia, kepada tubuh apa dia Nabi Adam itu, min ruhihi, daripada rohnya. Maksud roh tu roh yang Allah Ta'ala ciptakan, disandarkan roh tu kepada Allah, merujuk kepada roh yang Allah Ta'ala ciptakan. Min ruhihi, sama juga fi zillihi, bayangan, merujuk kepada bayangan yang Allah Ta'ala ciptakan secara khusus untuk melindungi hamba-hambanya di padang mahsyar. Jadi ada ulama ta'wil maksud bayangan rahmat, seperti kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar, ataupun ada pendapat lain yang mengatakan arash. Seorang tokoh ulama di Madinah, Syekh Atiyah Muhammad Salim, Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, menulis kitab yang khusus untuk dia hurai hadis ni. Hadis ni saja ni, hak 7 golongan ini dikarang khusus dalam sebuah kitab untuk dibuat suatu ihsaiyat, analisa tentang perbezaan lafaz satu hadis dengan hadis yang lain. Maknanya hadis hak sahih ni dia mari dengan banyak matan. Banyak matan, mana yang takdim, mana yang takhir, mana dahulu, mana yang kemudian disebut, kemudian dari segi i'rabnya, dari segi huraian bagi setiap satu sifat. Hal ini kerana mustahil Allah Ta'ala memiliki bayangan sehingga manusia dapat berteduh di bawahnya. Ini perkara yang mustahil. Kita tidak boleh memahami dalam konteks yang sama dengan bayang kita teduh bawah bayang pokok kayu. Kalau hari panas, semua cari pokok yang rendang, pokok yang ada bayang. Sebab jadi maksud naungan Allah bukan sebagaimana kita bertidur bawah pokok, tapi merujuk kepada sama ada rahmat Allah ataupun naungan arasnya. Lalu beliau berkata yang disebut naungan atau zil dalam hadis ini dimaksudkan dengan rahmat. Itu takwilan dia, itu ijtihad dia. Antara rahmat Allah ialah syurganya. Sebab salah satu nikmat yang ada dalam syurga adalah terdapat zil ataupun jamak dia zilal. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin. Zilal jamak daripada zil. Ahli syurga dan pasangan-pasangannya berada di bawah naungan teduhan. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ayat tu dalam surah An-Nisa. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami masukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya. Untuk mereka ada azwaj, ada pasangan-pasangan, ada isteri-isteri yang suci bersih, dan kami masukkan mereka itu di dalam naungan teduhan yang benar-benar teduh. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dalam syurga ada teduhan. Jadi timbul persoalan, ada syurga ni panas ke? Ada matahari. Dalam syurga la yarawna fiha syamsan wala harira. Mereka tidak melihat dalam syurga itu kepanasan matahari dan tidak pula udara yang sangat sejuk. Adapun nikmat teduhan dalam syurga tadi adalah suatu nikmat tambahan, bukan dengan sebab panas. Adapun kita di dunia, kita merasa nikmat tempat teduh sebab panas, sebagaimana kita merasa nikmat makanan sebab kita lapar. Kita merasa nikmat minum air sebab kita dahaga. Tapi dalam syurga, ahli syurga rasa nikmat makan sebab bukan dia lapar, sebab saja-saja nak rasa nikmat. Dia berbeza dengan dunia. Dunia ni kita rasa nikmat sedapnya makan ni sebab kita lapar. Tapi kalau kita kenyang, builah makan yang sedap, tak ada nikmat tu. Tapi dalam syurga lain, walaupun kita tidak lapar, tapi nafsu makan itu masih ada dan kita berselera makan.
Kita mendapat nikmat teduhan dalam syurga bukan bermakna dalam syurga tu ada kepanasan matahari. Sebab dalam Quran sudah diberitahu ahli syurga la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak melihat dalam syurga ada kepanasan matahari dan juga udara yang terlalu sejuk. Maknanya suasana yang selesa lah. Sangat selesa. Sebab itu yang dikatakan nikmat. Ahli hadis yang terkenal dengan gelaran Hafiz Al-Maghrib, maksudnya Ibnu Abdul Bar tadi, berkata selanjutnya dia sama, sesiapa yang berada di bawah naungan Allah maka ia selamat daripada kengerian, ngerinya hari kebangkitan dan segala sesuatu yang sedang menimpa manusia lain pada masa itu, seperti rasa khawatir, rasa tertekan, seksa dengan peluh. Sebab pada masa ni ada manusia yang buta, ada manusia yang pekak, ada manusia yang bisu. Walaupun di dunia dia boleh melihat, dia tidak pekak dan tidak bisu. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Ini golongan yang tidak bernasib baik. Golongan yang tidak bernasib baik ada yang dihimpunkan di hari kiamat dalam keadaan summan, umyan wa bukman wa summan, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan pekak. Kalau buta saja berseksa dah. Suasana tidak selesa, panas lagi, tidak berteduh lagi, takut lagi, buta pula. Ditambah pula dengan pekak dan bisu. Baik, akhir sekali untuk bahagian pertama, tajuk yang terakhir bahagian pertama, wasilah syafaat terbesar. Jalan keluar daripada kesusahan ini ialah kita mengharapkan kita mendapat syafaat, mengharapkan kita mendapat pertolongan. Dan syafaat yang paling besar yang disebut asy-syafa'atul uzma adalah syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diringankan kesusahan di padang mahsyar. Setelah sekian lama berdiri di padang mahsyar yang penuh penderitaan itu, semua manusia sudah tidak mampu menunggu lagi. Mereka segera menemui nabi-nabi yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala agar mereka memperkenankan permintaan untuk Allah Taala memulakan hisab. Dia kata tak, manusia merayu kepada para nabi, mintalah kepada Allah supaya disegerakan hisab. Kami tidak mahu menunggu lama. Kerana penantian itu suatu penyiksaan. Dok tunggu tu. Tak tahu lagi hisab ni secara mana, tapi menunggu waktu untuk dihisab tu sudah cukup menyiksakan sebab lama. Tapi sebenarnya situ boleh tahu dah kalau orang tu orang baik, semasa menunggu tu dia selesa. Dia selesa berada di bawah naungan, di bawah zil bayangan tadi. Lepas tu dia akan berdepan dengan hisab yang baik, dia terima buku amalan sebelah kanan, dihisab dengan mudah. Tapi semasa di padang mahsyar, kalau dia berdepan dengan kesusahan, panah lagi, tidak ada teduhan lagi, maka lepas ni dia akan berdepan dengan keadaan yang tidak baik. Buku amalan mungkin tidak sebelah kanan, sebelah kiri. Lepas tu dihisab dengan susah. Na'udzubillah min zalik. Ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Namun semua Nabi bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Isa alaihissalam, tidak ada seorang pun yang berani memenuhi permintaan itu. Mereka masing-masing terlalu sibuk memikirkan kesalahan yang pernah mereka lakukan sehingga malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat menakutkan itu. Para nabi dan rasul kemudiannya mengarahkan semua manusia supaya menemui kekasih Allah, pemilik wasilah dan syafaat terbesar, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia kemudiannya melaksanakan cadangan tersebut. Adalah dalam hadis yang panjang, bila kesusahan daripada mahsyar itu sudah tidak mampu ditanggung, mereka pergi bertemu Nabi Adam. Adam kata, aku tidak layak, kamu pergilah jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku pun tidak layak untuk bantu kamu. Pergi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS kata, aku tidak mampu untuk tolong kamu. Ada setengah riwayat sebut, setiap Nabi itu berkata, nafsi, nafsi.
aku jaga diri aku, kamu jaga diri kamu. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun tak boleh tolong. Bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa pun tak boleh tolong. Itu di antara yang disebut dalam hadis tu lah. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, aku pun sujud kepada Allah di bawah arasy, dan Allah Ta'ala mengilhamkan kepadaku untuk memujinya. Lalu dikatakan kepadaku, irfa' ra'sak tas'al, ya, tu'ta, ishfa' tushfa'. Setelah Nabi sujud lama, dikatakan irfa' ra'saka, kamu angkatlah kepala kamu, kamu mintalah apa yang kamu nak minta, nescaya diberikan permintaan kamu. Mohonlah syafaat, nescaya kamu akan diberi syafaat. Jadi syafaat ni bukan hak Nabi. Allah Ta'ala suruh Nabi minta syafaat dengan Allah supaya Nabi boleh tolong manusia daripada mahsyar. Maka dengan izin Allah, Nabi SAW diberi sedikit syafaat untuk tolong. Tapi hak daripada mahsyar ni kira besar jugalah, sebab uzma paling besar. Dan ada lagi syafaat yang lain lah. Syafaat lain seperti syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Ada juga orang buat dosa besar dapat syafaat, ada juga. Tapi hak daripada mahsyar ni adalah syafaat untuk dikurangkan kesusahan yang ditanggung di padang mahsyar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa baginda segera berjalan ke arah arasy. Kita boleh rujuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu bersujud dan memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah baginda ucapkan sebelum itu. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu, is'al, kamu mintalah, nescaya akan dikabulkan, akan aku mengabulkannya. Lalu Rasulullah SAW segera meminta untuk dimulakan hisab. Jadi ceritanya begitulah. Dia punya, ini pun hak penulis sebut ni pun tidak detail sangat dia ambil, hanya beberapa bahagian-bahagian yang tertentu. Tapi kalau perincian tu mungkin lebih panjang lagi lah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Ya, ada sekali. Semua. Maknanya sedekah itu disembunyikan. Itu kiasan saja, kiasan. Maknanya apabila seseorang bersedekah sehingga mungkin orang terdekat dengan dia pun tidak tahu. Mungkin dia sembunyikan sedekah. Kalau dia sedekah pun mungkin isteri dia, anak dia tidak tahu bahawa sebahagian daripada harta suami atau harta bapa dia telah disedekahkan. Ini kadang ada juga berlaku. Ada juga mungkin seseorang itu dia tidak mahu hebohkan. Dia akan harta tu masih hak ayah dia ataupun hak suami dia, lepas meninggal rupa-rupanya harta tu telah diwakafkan. Itu hak dia, ikut dia lah nak buat kan, moga hak dia. Jadi mungkin si isteri atau anak nak tuntut harta pusaka lah. Tapi rupa-rupanya dapat diketahui tanah tu telah dipindah milik arwah si suami dia atau arwah bapa dia telah sedekahkan. Tapi dia tidak mahu heboh, kata saya gagal kepada anak beranak. Sehingga mungkin ada sebab lain lah. Tapi salah satu tadi mungkin nak menjaga tahap keikhlasan. Tapi dalam bab sedekah ni dia boleh dua-dua. Kalau seseorang tu boleh menjaga keikhlasan, kalau dia boleh jaga, maka bersedekah dengan terbuka pun baik juga. In tubdus sadaqati fa ni'mahi, sekiranya kamu menampakkan sedekah, maka itu pun elok juga. Sebab kalau kita sedekah secara terbuka menjadi sebab kepada orang lain nak bersedekah juga. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, sekiranya kamu sembunyikan sedekah dan berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, lebih baik bagi kamu.
Jadi kedua-dua cara tu boleh. Cuma hadis ni merujuk kepada orang yang benar-benar menjaga tahap keikhlasan dalam bersedekah, sehingga dibuat kiasan oleh Nabi suatu kinayah. Kalau sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tangan kiri tidak tahu. Kalau kita faham secara literal dekat mana masa sedekah ni, tangan kiri ni susuk tak belakang, ikat. Dia pun tak tahu. Lalu tangan kiri pun kata buat gapo tu, tangan kanan. Ya. Golongan masuk surga tanpa hisab ni adalah 70,000. Ya, betul. Mungkin fakta yang muktamad, mungkin 700,000 perawi masuk surga. Memang muktamad. Ada dalam hadis sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Ia merujuk kepada orang yang benar-benar menjaga tauhidnya. Apabila Nabi beritahu suatu hari, uridat alayya al-umam, dibentangkan kepada aku gambaran umat manusia daripada mahsyar. Lalu fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-rajul. Aku melihat ada seorang nabi bersamanya hanya seorang pengikut. Ada nabi bersamanya 2 orang, 3 orang pengikut. Ada setengah nabi yang pengikutnya mungkin sekitar 9 orang. Kemudian aku melihat izrufi'ali, tiba-tiba dia angkat kepada aku suatu pemandangan. Aku melihat fil ufuq, di suatu hujung sudut manusia ramai. Aku menyangka itulah umatku, tapi dikatakan ini adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi melihat pada sudut yang lain manusia ramai, lalu dikatakan inilah dia umatmu. Bersama dengan mereka itu ada 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. 70,000 ni akan masuk syurga terus tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab maknanya tidak mengalami proses hisab yang susah dan tidak diazab. Bila Nabi beritahu begitu, sahabat tertanya-tanya siapakah mereka itu. Boleh jadi mereka itu ada yang mengatakan lepas Nabi beritahu dia pun masuk dalam rumah dia. Masa dia beritahu dia dalam masjid. Ada sahabat katakan boleh jadi mereka itu allazina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah terlibat dengan perkara syirik. Ada yang mengatakan boleh jadi 70,000 ni allazina sahibu Rasulullah, orang yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian Nabi keluar semula daripada rumah dia. Mallazi takhuduna, apa yang kamu sedang perkatakan? Kami sedang berbincang untuk kami fikir jawapan siapakah yang dikatakan 70,000 tadi. Lalu jawapan Nabi ialah humul ladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak pernah buat jampi, tidak pernah diminta untuk dijampi. Orang yang tidak menganggap adanya tatayyur maknanya kesialan. Jangan anggap sesuatu yang menimpa tu ada kesialan. Mereka benar-benar bertawakal kepada Allah. 70,000 ni merujuk kepada orang yang benar-benar tauhid dia. Sebab tu tauhid dengan tawakal dia tak boleh pisah. Dalam beberapa perbahasan kita tasawuf, seperti ringkasan kitab Ihya Ulumuddin ada dalam Mau'izatul Mu'minin. Kalau bab tauhid dia sekali dengan tawakal. Tauhid dengan tawakal. Sama juga dalam Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi. Tauhid bab tawakal yakin dia tak sekali. Bab menyatakan babul yakin wa tawakal. Maknanya merujuk kepada 70,000 tu orang benar-benar usaha jaga kemurnian akidah. Dia benda ni dia mudah. Kalau tatayyur tu kesialan tu mudah mari. Pagi tadi kita tengok ada api terbakar, bom-bom pun mari. Mungkin ada dengan kita ada petanda tak baik hari ni. Mungkin ada kata petanda tak baik ni, ada apa dia nak berlaku ni. Hak tu tak boleh dah tu. Kalau ada mudah tertelitah istighfar. Sebab kalau ada sifat gitu, mana kita dah terkeluar pada 70,000 tadi. Orang Melayu ni cukup banyak tatayyur. Keluar rumah nampak ada bewok meletah, sagi tak sagi.
Sagi. Kalau pergi juga ada gapo-gapo tu. Ada gapo-gapo. Gitu sungguh. Gitu siapa sekak jalan. Nak tubik. Kita beringat dah, orang lain tak beringat. Terbalik mutu. Aku kata dah tadi. Kau ni kata dah. Mutu fikir juga tadi. Tadi ada bewak melitah. Kalau kita menaruh keyakinan begitu, beratlah. Mana kita dah terkeluar daripada list senarai hak 70,000 tadi. Orang yang benar-benar yakin, walaupun ada biawak yang meletah, ada gapo-gapo ular, dia kata ini hanyalah makhluk yang tidak boleh memberikan apa-apa manfaat dan mudarat. Sebab mereka lebih yakin kepada Allah. Kalau berlaku jugalah kemalangan ke gapo, itu secara kebetulan dengan qada dan qadar Allah. Tak ada kaitan dengan bewak melitah tadi. Tak ada kaitan dengan bewak melitah jalan tadi. Tapi kalau kita yakin, ni aku ni berlaku kemalangan ni kisah tadi lah, sebab nampak dah bewak melitah jalan, aku terbinggi juga. Bermakna orang tadi sudah terkeluar daripada senarai 70,000. Sebab dia ada sifat tatayyur. Dalam masyarakat Arab biasanya burung keluar rumah tengok ada burung terbang. Tak tahulah burung ke apa, burung pati ke, burung ciok ke, burung helang. Ada burung terbang sebelah kiri. Nampak burung terbang sebelah kiri, apa tidak mari sebelah kanan? Dia kata jangan keluar. Kalau keluar mesti berlaku perkara yang tidak baik. Tatayyur ataupun tasya'um. Tasya'um. Dia sifat tawakal yang tinggi. Kalau nak masuk dalam kategori 70,000, ada pernah saya baca pendapat para ulama kata kalau kita sakit sekalipun, bila orang mai ziarah kita, adalah makruh, bukan haram, makruh. Dia kata kita minta tolong doakan supaya sembuh saya. Kita sakit ni minta. Sepatutnya orang yang ziarah kita secara automatik dia akan doa. Tidak perlu berharap kepada orang yang sakit ni minta. Sebab orang yang sempurna tawakal, dia hanya minta kepada Allah. Walaupun sebenarnya tidak salah kita minta tolong orang sihat, doakan kita yang sakit, tak salah. Tapi dikira tahap tawakal tu dah rendah dah sikit. Sebab dari segi adabnya, dari segi adab, orang yang sihat walaupun tanpa diminta, dia mesti doakan untuk orang sakit. Itu caranya. Orang yang sihat, dia mesti doakan untuk orang yang sakit supaya sembuh. Tidak perlu orang sakit ni meminta, amun ni tak sihat, jangan lupa tulis doa dah. Biasa dah kita jumpa kadang orang tak sihat ke mana. Ataupun kita pergi ziarah dia di dalam ward di hospital ke di rumah dia. Lepas tu pakak-pakak tulis doa dia, hamba ni seminggu dah demam ni. Tapi kalau orang yang betul-betul tawakal, tu dia. Tak perlu minta. Sebab orang yang sihat, dia faham sendiri. Dia perlu mendoakan untuk orang yang sakit supaya cepat sembuh daripada sakitnya. Sebab tu kata perlu kepada kita ada ilmu untuk kita tahu tahap sejauh mana tawatur. Kita kena ngaji semula lah waktu tu. Untuk faham ciri-ciri orang yang termasuk 70,000 golongan yang masuk syurga selamat tanpa hisab dan azab. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.